ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين. اللهم رب يسر ولا تعسر فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم رب تمم بخير. أما بعد، كيف حالكم يا جماعة؟ Alhamdulillah بخير. ماذا أخذت في الأسبوع الماضي؟ ماذا درست في الأسبوع الماضي؟ ماذا درسنا في الأسبوع الماضي؟ اللغة العربية. اللغة العربية. أخذنا في الأسبوع الماضي عن الفعل الماضي. درسنا في الأسبوع الماضي عن الفعل الماضي. صحيح؟ صحيح. نعم. Ini percubaan sikit-sikit je, test. Dah lama pun, saya pun lama dah tak bercakap Arab ni. Nak tunggu Syahadi pun Syahadi tak ada datang masjid. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Baik, jadi hari ini insya-Allah ma zilna natakallam an al-fi'l madhi. Kita masih lagi berbicara berkaitan dengan tajuk ataupun topik fi'l madhi. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan lagi detail, kita akan masuk dalam perbincangan berkaitan dengan fi'l madhi insya-Allah. Jadi hari ini saya akan buat share presentation. Dia tanya, boleh rekod tak benda ni? Gelap. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk rakaman yang pengajian lepas insya-Allah saya akan cuba share selepas ni sebab ada sedikit masalah teknikal. Selepas saya rakam pengajian yang lepas habis kelas tu saya tak stop dia punya rekod. Jadi rekod tu berjalan sampai hari Selasa. Jadi dia masuk data tu banyak sangat. Dia stop lebih kurang dalam 8 jam dia punya recording. Jadi panjang sangat, saya kena cut dulu untuk saya share pada tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah. Baik. Nampak saya punya presentation? Nampak. Nampak saya nampak Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan cuba detailkan dan mungkin ada yang dalam pertemuan yang lalu ada yang kurang jelas, ada yang kurang faham lagi berkaitan dengan fi'al madhi. Jadi sebelum kita masuk dalam fi'al madhi ni, saya nak cuba ringkaskan apa yang telah kita pelajari dan apa yang telah kita ambil dalam pertemuan-pertemuan yang lalu dalam kelas bahasa Arab. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, seperti mana yang kita sudah maklumkan bahawa dalam pertemuan yang lalu kita telah sentuh perkara yang berkaitan dengan isim. Perkara yang berkaitan dengan isim. Maka di dalam perbahasan dan perbincangan isim tersebut, kita telah sentuh berkaitan dengan isim al-mufrad. Isim mufrad, isim yang menunjukkan seorang ataupun yang menunjukkan satu. Kita juga telah sentuh berkaitan dengan isim al-musanna, al-ismul musanna, isim yang menunjukkan dua, yang mana tanda sesuatu isim ataupun nama tersebut menunjukkan dua, iaitu menggunakan alamat alif dan juga nun,
ataupun ya dan juga nun. Contohnya muslimani ataupun muslimaini. Ini contoh bagi isim musanna. Kita juga telah sentuh dalam pertemuan yang lalu berkaitan dengan isim jamak. Isim jamak ini seperti mana yang kita telah maklumkan bahawa isim jamak ini terbahagi kepada 3. Satunya dipanggil dengan jamak muzakkar salim. Jamak untuk menunjukkan ramai bagi lelaki. Ya, satu isim, satu nama yang menunjukkan ramai bagi lelaki. Contohnya muslimuna ataupun muslimina. Maka alamat ataupun tanda isim ataupun nama yang menunjukkan jamak muzakkar salim ini menggunakan alamat waw dan juga menggunakan alamat ya. Contohnya muslimuna ataupun muslimina. Jenis jamak yang kedua iaitu jamak muannas salim, iaitu satu nama yang menunjukkan ramai bagi perempuan. Maka alamat yang dia gunakan ataupun tanda bagi jamak muannas salim itu, bagi isim yang berbentuk jamak muannas salim itu menggunakan alamat alif dan juga ta. Contohnya muslimatin, muslimat, perempuan muslimat, menunjukkan ramainya perempuan muslimat. Muslimat, mu'minat, khashi'at, salihat, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat. Itu contoh-contoh jamak muzakkar salim dan juga jamak muannas salim. Yang ini boleh rujuk di dalam Al-Quran dalam juzuk 22. Permulaan juzuk 22, tuan-tuan dan puan boleh tengok di situ. Satu ayat lebih kurang dalam setengah muka surat. Dia ada contoh jamak muzakkar salim dan juga contoh jamak muannas salim di situ. Kemudian tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ada satu lagi jamak yang keluar daripada kaedah. Yang terkeluar daripada kaedah, iaitu yang dipanggil dengan jamak at-taksir. Jamak yang keluar daripada kaedah, yang tidak menggunakan alamat waw dan juga nun, tidak menggunakan alamat ya dan juga nun, tidak menggunakan alamat alif dan juga ta. Dia bukan jamak muzakkar salim, dia bukan juga jamak muannas salim, tapi jamak yang terkeluar daripada kaedah-kaedah yang kita sebutkan tadi, iaitu yang dipanggil dengan jamak taksir. Contohnya perkataan talib, pelajar. Talibun, talibani, tullab. Pelajar, seorang pelajar. Talibani, dua orang pelajar. Tullab, ramai pelajar. Yang ini ramai pelajar lelaki. Sebab apa? Untuk perempuan dia ada jamak perempuan. Talibat, talibat jamak untuk pelajar perempuan. Talibatun, talibatani, talibat. Kalau kita nak kata tulab ni lelaki ke perempuan, kita kena tengok asal dia. Asal dia apa dia? Asal daripada perkataan talib. Talib ni ialah isim mufrad. Isim mufrad untuk lelaki. Kan? Seorang pelajar lelaki. Talibani, dua orang pelajar lelaki. Tullab, ramai pelajar lelaki. Kalau kita kata talibah, seorang pelajar perempuan. Talibatani, dua orang pelajar perempuan. Talibat, ramai pelajar perempuan. Jadi ini apa yang telah kita ambil di dalam pertemuan yang lalu. Kemudian pada minggu lepas kita telah sentuh sedikit berkaitan dengan apa yang digelar sebagai isim muzakkar dan juga isim muannas. Isim yang menunjukkan lelaki dan juga isim yang menunjukkan perempuan. Nak kenal yang lelaki, kena kenal yang perempuan dulu. Yang perempuan nak kenal dia macam mana? Iaitu di hujung kalimat tersebut, di hujung perkataan tersebut ada ta al-marbutah, tak bulat ataupun tak simpul dipanggil. Contohnya perkataan muslim. Perkataan muslim itu ialah menunjukkan seorang lelaki muslim. Kalau kita nak kata seorang perempuan muslimah, maka kita kata muslimatun.
muslimatun, mu'minatun, talibatun, salihatun. Kan ini menunjukkan perempuan, seorang perempuan. Kalau dua orang perempuan, tambahlah alif dan juga nun tadi. Salihatun, muslimatun, muslimatani, muslimataini, mu'minatun, seorang perempuan mukminah. Maka kita kata, nak kata dua perempuan mukminah, kita kata mu'minataini. Zaujatun, seorang isteri. Zaujatani, dua orang isteri. Ramai isteri, zaujat, ramai isteri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perkara yang berkaitan dengan isim yang telah kita sentuh dan juga kita telah terangkan secara panjang lebar di dalam minggu-minggu ataupun di dalam pertemuan-pertemuan yang lalu. Jadi di dalam minggu lepas juga saya telah sentuh secara permulaan muqaddimahnya, iaitu pada bahagian yang kedua di dalam bahasa Arab, iaitu dipanggil dengan fi'il. Jadi telah kita mulakan di dalam pertemuan yang lalu dengan fi'il madhi. Jadi pada hari ini kita akan cuba sekali lagi untuk masuk dan juga detailkan berkaitan dengan apakah yang dimaksudkan dengan fi'il madhi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh tengok pada slide ataupun pada presentation yang saya telah share dan kongsikan pada tuan-tuan dan puan-puan. Iaitu apakah yang dimaksudkan dengan fi'il madhi? Fi'il madhi itu adalah kata kerja. Okey, ataupun di dalam bahasa Inggeris dipanggil verb. Kan, kata kerja yang menunjukkan kejadian yang sudah lampau, past tense, present tense, kan kita belajar dalam bahasa Inggeris. Yang ni dipanggil dengan fi'il madhi. Perbuatan-perbuatan kita ni ada perbuatan yang masa lampau, ada perbuatan sekarang dan juga ada perbuatan yang akan datang. Ini kita tahulah, sedia maklum, perbuatan yang lalu, ada perbuatan sekarang. Sekarang saya sedang mengajar. Saya tak boleh pakai fi'al madhi. Udarris. Kan? Saya sedang mengajar. Kalau akan datang, dia akan beritahu lagi. Akan mengajar, sedang mengajar dan telah mengajar. Telah bercakap, sedang bercakap, akan bercakap. Ini semua menunjukkan fi'il. Okey, menunjukkan fi'il. Maka fi'il madhi itu mewakili perbuatan-perbuatan yang sudah lampau ataupun yang telah berlalu. Maksudnya ialah pekerjaan yang telah terjadi sebelum masa berbicara. Maknanya perbuatan itu telah berlaku. Contohnya, dakhaltul masjid. Aku telah masuk ke dalam masjid. Mana yang dahulu? Cakap dulu ke masuk dulu? Tentulah masuk dulu. Aku telah. Bila ada telah itu bermakna perbuatan itu telah berlalu sebelum perkataan itu disebutkan ataupun dicakapkan. Aku telah masuk ke dalam masjid. Dakhaltu fil masjid. Aku telah masuk ke dalam masjid. Darastu an-nahwu. Aku telah belajar nahwu. Darastu al-fi'la al-madhi. Aku telah belajar berkaitan dengan fi'il madhi. Jadi tuan-tuan dan puan, itu maksud bagi makna fi'il madhi. Baik, contohnya sudah membaca, yang mana di dalam bahasa Arabnya iaitu qara'ah, artinya telah membaca. Dia sudah memukul, di dalam bahasa Arabnya iaitu daraba, artinya dia telah memukul. Dia kemari menolong Zaid, di dalam bahasa Arab contohnya nasara Zaidan, dia telah menolong Zaid. Jadi semua pekerjaan yang sudah dilakukan, baik berurusan ataupun yang sudah lama, maka dalam ilmu nahwu itu dinamakan fi'il madhi. Maknanya perbuatan-perbuatan yang telah berlalu itu semuanya digelar sebagai fi'il madhi. Nasara, qara'a, daraba, kataba, jalasa,
nama, akala. Ini semua menunjukkan fi'il madhi. Baik. Kemudian fi'il madhi itu mempunyai ciri sama seperti kalimat yang lainnya. Dia ada ciri-ciri dia. Nak kenal fi'il madhi ni macam mana? Sama juga dengan kita nak kenal isim musanna, kita nak kenal isim jamak, kita nak kenal jamak taksir, kita nak kenal jamak muzakkar salim, kita nak kenal jamak muannas salim. Ini semua mempunyai tanda-tanda dia. Di dalam nahwu ni ataupun di dalam saraf ni dia ada tanda-tanda dia. Sebab tu dia banyak menghafalkan. Dia banyak menghafal. Yang macam ni nama dia apa? Yang macam ni jadinya apa? Perkataan ni jadinya apa? Yang ni mubtada, yang ni fa'il, yang ni panjang cerita lah. Yang ni kita nak kenal, dia kata fi'il madhi. Dia mesti ada tanda dia. Apa tanda fi'il madhi dia? Maka fi'il madhi itu mempunyai ciri sama seperti kalimat-kalimat yang lainnya. Adapun ciri fi'il madhi yang paling mudah difahami yaitu huruf akhirnya itu mestilah difathahkan. Ini ciri fi'il madhi yang tidak ada pertelingkahan. Tidak ada pertelingkahan. Mesti huruf akhir dia berbaris fathah. Contohnya akala, fi'il madhi tak? Fi'il madhi. Daraba, fi'il madhi tak? Dia telah memukul. Fi'il madhi tak? Fi'il madhi. Contohnya apa lagi? Nasara, dia telah menolong. Fi'il madhi tak? Fi'il madhi. Tanda ataupun cirinya apa dia? Cirinya ialah huruf akhir tersebut berbaris fathah. Contohnya apa lagi? Dakhala Zaidun al-masjid, telah masuk. Kita kata dakhala ni masuk. Kita belajar kan? Dakhala ni masuk, Zaid masjid lah. Jadi kita nak terjemah masuk ataupun telah masuk, maka kita tengok pada perkataan dakhala tadi. Dakhala ni fi'il madhi ke fi'il apa? Kita tengok, dia berbaris, dia fi'il dan dia berbaris fathah. Huruf akhir dia berbaris fathah. Maka dia ni sah fi'il madhi. Maka kita kena terjemah telah masuk Zaid akan masjid. Sebagaimana kita ketahui di dalam jurumiyah diterangkan dalam mata al-jurumiyah yang nanti insya-Allah kita akan sambung balik perbincangan kita dalam perbahasan matan al-jurumiyah yang hari itu kita telah ambil dan telah kita bicarakan, namun ada sebahagian kita yang tak dapat tangkap. Laju sangat Ustaz matan al-jurumiyah tu. Yang ni dah advance. Walaupun kita baru masuk dalam perbincangan awal lagi. Masuk dalam isim fi'il lagi. Cuma perbincangannya agak mendalam di situ. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadi sebagaimana kita ketahui dalam jurumiyah diterangkan, artinya maka adapun fi'il madhi itu ialah difathahkan akhir selama-lamanya. Ada tak boleh jadi darabi, tak boleh. Daraban, tak boleh. Darabu, daraba, kita baca dengan dhammah. Tak boleh. Fi'il madhi mestilah difathahkan selama-lamanya. Kalau dibaca dengan baris kasrah ataupun dengan baris dhammah pada huruf terakhir fi'il madhi tersebut, maka itu merupakan ajaran yang paling sesat sekali. Boleh kita sebut macam itulah. Sebab apa? Sebab terkeluar daripada kaedah yang betul. Adapun yang dimaksudkan dengan huruf akhir tersebut dalam fi'il madhi iaitu difathahkan selama-lamanya. Ini hanya pada tasrif yang pertama. Tasrif yang pertama ni apa dia? Iaitu tasrif mufrad muzakkar ghaib. Tasrif mufrad muzakkar ghaib. Jadi macam mana ni yang kata tasrif mufrad muzakkar ghaib?
Nanti kita akan sebut yang manakah yang dikatakan tasrif mufrad muzakkar ghaib ni. Dia dalam tasrif seperti mana yang kita sebut di dalam pertemuan yang lalu, dia ada 14. Kalau tuan-tuan dan puan masih ingat, kita dah sebut di dalam pertemuan yang lalu. Kan kita baca kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabatuma, katabatunna, katabtu, katabna. Yang ni ada 14 tasrif. 14. Di dalam 14 tersebut ada satu tasrif tu, kataba, permulaan sekali. Kan? Kataba. Yang tu yang dipanggil kataba, seorang lelaki menulis. Dia menulis. Dimaksudkan dalam terjemahannya, dia seorang lelaki menulis. Dia seorang menulis. Dia lelaki lah. Sebab apa kataba. Jadi tasrif yang permulaan ini dipanggil dengan tasrif yang mufrad. Sebab apa? Seorang. Dia muzakkar. Sebab apa? Dia tersebut, dia di sini ialah dia lelaki. Ghaib bermaksud yang bukan menjadi orang yang kita bicara. Orang yang ketiga, dia. Kan di dalam ganti nama ni dia ada saya, dia, kamu. Yang kan? Kita tak senang. Saya maknanya orang yang bercakap. Kamu orang yang kita bercakap dengan dia, dipanggil dengan, dalam bahasa Arab dipanggil dengan mukhatab. Dia orang ketiga dipanggil dengan ghaib. Orang yang tidak ada. Dia. Mereka. Siapa? Mereka. Orang yang tidak menjadi tempat kita bercakap. Bukan saya, bukan kamu, tapi mereka. Dipanggil dengan ghaib. Jadi kataba bermaksud kan, satu tasrif yang mufrad, yang muzakkar, yang ghaib. Maknanya kita tengok yang permulaan. Nanti kita akan datangkan dengan jadual tasrif tu. Sedangkan yang kedua sampai ke 14 maka tidak lagi difathahkan sebab sudah ada huruf tambahan sebagai tanda tasniyah, jamak dan seterusnya. Contohnya apa? Contohnya kataba. Kataba kita pun sebut katabu. Kataba bermaksud seorang dia sedang menulis. Okey. Katabu, kita baca, kenapa baca katabu? Kan ini pun fi'il madhi juga. Yang ni dibaca katabu sebab di hujungnya itu ada huruf waw. Bila ada huruf waw, itu dipanggil dengan waw jamak. Waw yang menunjukkan ramai. Bila waw menunjukkan ramai, maka tuan-tuan dan puan nak sama dengan huruf waw itu ialah dhammah. Kan? Nak bagi sama dengan waw ialah dhammah. Tak boleh baca katabau. Dia baca katabu. Kan? Maka ditukar. Baris asal dia daripada fathah kepada dhammah. Sebab apa? Sebab dia bersambung dengan waw jamak dia panggil. Waw yang menunjukkan ramai. Sama. Kataba kita ada alif. Itu dipanjangkan. Alif tasniyah, alif sukun, alif yang menunjukkan dua. Baik. Kita akan sebut dalam jadual nanti, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan akan lagi jelas berkaitan dengan bentuk ataupun tasrif yang dikatakan 14 tadi, insya-Allah. Jadi setakat ni ada persoalan dan pertanyaan. Sekiranya tidak ada yang jelas dalam perkongsian ataupun apa yang saya kongsikan ini terlalu laju pada tuan-tuan dan puan-puan, dipersilakan. Saya buka untuk soalan. Ataupun ada yang tak faham lagi, saya nak ulang sekali. Ustaz laju sangat ataupun tak faham lah Ustaz, dalam sangat lah yang ni. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Saya puan nombor, saya nak tahu pasal kata tu atau faham katabu tu kenapa Bu? Saya kurang faham. Okey, katabu tu kan contohnya kalau kataba bermaksud dia sedang menulis. Ya. Okey, kalau kita nak kata mereka sedang menulis, macam mana? Maka ditambah waw di hujung.
Yang ketujuh. Waw di hujung. Katabu. Kan kita belajar kan di dalam tanda-tanda jamak dan musanna. Ingat tak? Dia ada alif dan nun, dia ada waw dan nun. Ingat tak? Okey, cuma di dalam fi'il ni tidak ada, fi'il madhi ni tidak ada alif nun, tidak ada waw nun, dia ada alif sahaja. Yang jamak dia ada waw sahaja. Katabu. Kalau kataba, dia berdua menulis. Ni perkataan yang dipanggil dengan fi'il, bukan isim. Kalau isim, dua orang Muslim. Kalau dua orang Muslim, dia sedang menulis al-muslimani. Dua orang Muslim, dia telah menulis al-muslimani, dua orang Muslim, kataba. Dia berdua telah menulis. Tambah alif. Nun tak ada situ. Dalam fi'il tidak ada nun. Fi'il madhi. Kalau kita nak kata al-muslimuna, orang-orang Muslim, mereka telah menulis, maka kita kata katabu. Katabu panjang, bukan katabuna, tapi katabu. Boleh faham di situ? Maknanya Ustaz, dia ni maknanya dia lebih pada satu orang lah. Dia ramai lah. Kepada satu orang, sebab perbuatan ni kan tak terhad kepada seorang. Seorang, dua orang, tiga orang. Dia lelaki seorang, dia perempuan seorang. Sebab di dalam bahasa Arab ni, dalam bahasa Arab ni, dari sudut orang kata pembahagian jenis tu banyak, disampai 14. Kan, kalau kita di dalam bahasa Melayu, dia tidak ada lelaki perempuan. Dia menulis, lelaki pun boleh, perempuan pun boleh. Kan? Di dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu dia ada seorang, dia ada ramai. Dia tak ada dua. Betul tak? Mereka ni boleh jadi ramai, boleh jadi berdua. Tapi kalau kita nak kata berdua, mereka berdua. Tapi dalam bahasa Arab dia ada dua. Dan yang mereka berdua tu dia ada satu perkataan. Muslimun, seorang Muslim. Muslimani, dua orang Muslim. Muslimuna, ramai orang Muslim. Kataba, dia seorang sedang menulis. Dia seorang menulis, telah menulis. Kataba, ada alif belakang. Kaf, ta, ba. Ba, alif belakang tu. Kataba, mereka berdua. Kita dalam bahasa Melayu kita tak boleh terjemah. Dia ataupun mereka berdua telah menulis. Katabu, mereka ramai. Ramai ni lebih pada dua. Tiga dan ke atas telah menulis. Katabu, tambah waw di situ. Jelas tak? Faham sikit lah, faham. Faham sikit insya-Allah. Kemudian dia ada lagi. Yang ni yang dipanggil dengan untuk lelaki. Yang perempuan pula. Yang perempuan ada pula. Jadi kataba, katabu. Perempuan macam mana? Yang ni untuk lelaki. Yang perempuan, katabat. Dia seorang perempuan telah menulis. Katabat. Mereka berdua perempuan telah menulis. Macam mana pula? Katabat kali. Tambah alif di belakang. Katabata. Katabata. Mereka perempuan ramai pula telah menulis. Mereka ni orang ketiga orang ketiga. Kita kata macam mana? Dia kata katabna. Katabat, katabata, katabna. Katabna. Dipanggil dengan bersambung dengan nun niswah, nun yang menunjukkan perempuan. Nun yang menunjukkan perempuan. Katabna. Kemudian kita nak kata kamu pula, kamu telah menulis. Tapi dia dia lain lah pula. Katabata. Katabta dia panggil. Katabta. Asal perkataan katabah. Tapi kita nak kata katabah itu bermakna dia lelaki telah menulis. Sekarang ni kita nak kata kamu lelaki
telah menulis. Macam mana? Kita kena kata katabta. Katabta. Jadi ini insya-Allah kita akan cuba terangkan nanti di dalam jadual. Saya dah masukkan dalam slide ini, insya-Allah tuan-tuan dan puan boleh tengok nanti insya-Allah. Baik, saya teruskan insya-Allah supaya kita dapat habiskan slide ini pada hari ini. InsyaAllah nanti saya akan share pada tuan-tuan dan puan. Kemudian terus, okey, jadi semua kalimat fi'il madhi maknanya menunjukkan pekerjaan yang sudah dilakukan. Semua kalimat fi'il madhi semua kalimat fi'il madhi, semua kalimat tadi, sama ada yang tambah waw, yang tambah alif, kan, ataupun yang tak tambah, semua yang dikatakan fi'il madhi itu menunjukkan pekerjaan yang sudah berlalu, yang sudah dilakukan. Contohnya apa dia? Dia buat contoh di sini, beberapa contoh. Daraba, dia telah memukul. Nasara, dia telah menolong. Fataha, dia telah membuka. Alima, dia telah mengetahui. Akrama, dia telah memulakan. Farraha, dia telah membahagiakan. Yani, kegembiraan tu, dia telah membahagiakan. Farraha bermaksud dia telah membahagiakan. Farraha abawahu. Farraha abawaihi, dia telah membahagiakan kedua ibu bapanya. Farraha abawaihi. Kalau dia perempuan telah membahagiakan kedua ibu bapanya, kita kata farrahat abawaiha. Kan, sebab apa? Ha tu kembali kepada perempuan tadi. Farrahat abawaiha. Kalau lelaki kita kata farraha abawaihi, dia telah menggembirakan kedua ibu bapanya. Farraha dipanggil. Qatala. Qatala ni maknanya memerangi. Sebab perbuatan yang saling melakukan. Memerangi. Qatala al-yahudu wan nasara. Saling memerangi di antara Yahudi dan juga Nasrani. Qatala al-yahudu wan nasara. Inkasara, dia telah memecahkan, dia telah pecahkan. Taba'ada, dia telah menghindari. Istakhraja, dia telah mengeluarkan. Istakhrajal hadis sahih, dia telah mengeluarkan hadis yang sahih. Fi kitabihi, di dalam kitabnya. Ini bolehlah kita buat perkataan bila mana telah kita tahu mana yang dikatakan fi'il madhi, mana yang dikatakan fi'il ghaib, kan, mukhatab, mutakallim. Jadi insya-Allah kita akan lebih mendalami dan juga lebih faham nanti berkaitan dengan tata bahasa Arab untuk tuan-tuan dan puan-puan lebih dapat kembangkan dari sudut kemahiran di dalam berbahasa Arab insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk di dalam tanda-tandanya fi'il madhi. Tadi ciri-ciri. Sekarang ni tanda-tanda dia. Ciri awal tadi kita dah sentuh, cirinya ialah mestilah dia ni berbaris fathah selama-lamanya pada huruf yang terakhir. Huruf yang terakhir tu mana? Yang tasrifnya ghaib, mufrad, muzakkar lil ghaib. Kan yang lain tu tak apalah. Yang lain tu sebab apa? Sebab ada tambahan. Tambahan dia kena sesuaikan diri dia dengan tambahan-tambahan tersebut. Baik. Tanda-tanda fi'il madhi. Adapun tanda-tanda fi'il madhi adalah dapat menerima ta fa'il dan ta ta'nis as-sakinah. Di antara tandanya, adapun tanda-tanda tersebut dia dapat menerima ta fa'il. Ta fa'il ni contohnya macam mana? Contohnya macam kita kata ta untuk ta yang melakukan. Ta perbuatan orang yang melakukan. Fa'il ni bermaksud orang ataupun pelaku. Ta yang menjadi ganti nama bagi pelaku. Contohnya saya.
katakan saya telah memukul, saya telah masuk, saya telah menulis. Saya ni siapa? Saya ini adalah fa'il dipanggil, orang yang melakukan. Kan? Maka di dalam tanda fi'il madhi itu dia boleh maksudnya ta. Ta bermaksud saya di sini. Kata yang bermaksud saya, yang bermaksud pelaku perbuatan tersebut. Maka dia boleh masuk ta ini di dalam fi'il tersebut. Contohnya apa dia? Contohnya kita kata tadi kataba. Kataba menulis. Okey, jadi dalam kataba ni boleh tak masuk ta fa'il? Boleh, iaitu katabtu, saya telah menulis. Saya telah menulis. Tak di situ. Asalnya perkataan kataba. Asal perkataan kataba. Maka kita masukkan tak yang dipanggil dengan tak fa'il tadi. Tak yang menunjukkan pelaku perbuatan menulis tadi. Maka kita tambah katabtu, saya telah menulis. Boleh tak di sini? Okey. Dan kita boleh masuk juga dengan tak ta'nis as-sakinah. Tak yang menunjukkan perempuan yang berbaris sukun, yang berbaris mati. Contohnya katabat, dia perempuan telah menulis. Contoh dia buat di sini, contoh di sini kan. Darabtu, dia buat contoh di sini, darabtu. Aku telah memukul. Aku telah memukul. Darabtu. Maka tu ini bermakna aku. Bermakna saya. Bermakna pelaku bagi perbuatan memukul ini. Bagi perbuatan memukul. Dipanggil dengan tak fa'il. Tapi ini ada pertanyaan ke? Okey, tak ada. Okey, kemudian yang kedua dia kata tanda-tanda fi'il madhi itu boleh masuk tak ta'nis as-sakinah. Contohnya apa dia? Darabat, dia tak ta'nis. Asalnya perkataan darabah. Darabah, tapi didatangkan dengan tak ta'nis. Perkataan itu boleh masuk. Bukan kata didatangkan itu saja-saja juga, tapi kita kata di sini boleh masuk tak yang berbaris sukun, tak perempuan yang berbaris sukun. Darabat, tak perempuan, tak tersebut menjadi mengubah maknanya kepada perempuan. Contohnya dia kata darabat, dia, maksud dia ni siapa? Dia seorang perempuan. Sebab apa? Ni ta'nis yang berbaris sukun. Darabat di sini. Dia seorang perempuan telah memukul. Dia seorang perempuan telah memukul. Dia kata silakan kamu kiaskan pada kalimat yang lainnya selain pada lafaz daraba, untuk kalimat selain darab yang boleh kita kiaskan. Yang boleh kita kiaskan, kita cuba kiaskan. Maknanya kita cari fi'il lain. Kita cari fi'il yang lain yang boleh juga kita buat. Kita tambah tak fa'il dan juga tak ta'nis as-sakinah. Contohnya apa dia? Kita datangkan. Okay, saya repeat balik untuk tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok balik. Supaya nak menjelaskan sikit. Okey. Kita kata di sini tak fa'il. Ya Allah, sangkut lepas. Okey, dia kata sini tambah tak fa'il dan juga tak ta'nis as-sakinah. Baik, saya akan datangkan fi'il madhi. Tuan-tuan dan puan-puan sila tambah tak fa'il dan juga tak ta'nis as-sakinah. Okey. Contohnya kita kata qara'a.
Qara'a bermaksud dia telah membaca. Sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan nak kata nak tambah tak fa'il, nak kata aku telah membaca daripada perkataan qara'a tadi. Jadi apa? Qara'tu. Qara'tu. Okey, sekarang ni kita nak kata dia seorang perempuan telah membaca, tambah tak ta'nis as-sakinah. Qara'at. Dia seorang perempuan telah membaca. Baik. Kita kata perkataan jalasa. Dia telah duduk. Dia seorang lelaki telah duduk. Okey, tambah tak fa'il. Jalastu. Jalastu. Okey, tambah tak ta'nis as-sakinah. Dia seorang perempuan. Jalasat. Jalasa, jalastu dan juga jalasa. Contohnya apa lagi? Contohnya perkataan nasara. Okey, jadikan tambah tak fa'il. Nasartu. Nasartu bermaksud saya telah menolong. Dia seorang perempuan telah menolong. Nasarat. Nasarat tambah tak ta'nis sakinah. Tanya orang baru Ustaz, tanya orang baru. Orang lama mah tahu. Orang lama je laju yang jawab. Orang bagilah orang baru pula yang jawab. Okey. Orang baru. Okey. Orang baru. Nazara. Dia seorang lelaki telah melihat. Tambah tak fa'il. Nazaratu. Nazartu. Kena matikan. Nazartu. Okey, nazartu. Okey, sekarang ni kita nak kata dia seorang perempuan telah melihat. Nazarat. Nazartu tadi yang aku telah melihat. Nazarat bermaksud dia seorang perempuan telah melihat. Contohnya apa lagi? Zara'a. Zara'a bermaksud dia seorang lelaki telah menanam. Tambah tak fa'il. Saya telah menanam. Zara'tu. Mati kan? Dia berbaris fathah ni bila? Berbaris fathah ini ialah bila dia seorang tadi ya. Zara'a tadi ya. Yang lain tu dia baris lain. Walaupun ada zara'a tapi itu mati atas sukun. Bukan mati atas alif tu. Atas fathah je. Zara'a. Okey. Ini zara'tu. Mesti sukutkan huruf yang terakhir dan dhammahkan tu. Zara'tu bagi fa'il. Kemudian yang kedua, zara'a tambah tak ta'nis as-sakinah. Dia seorang perempuan telah menanam. Okey, contoh. Zara'at. Okey, dah faham dah tu? Alhamdulillah. Datin Umar boleh faham ke? Betul ya? Okey, kalau ada siapa yang masih belum jelas, boleh bagi tahu saya, insya-Allah. Kita akan cuba detailkan lagi. Kita akan cuba ulang lagi, insya-Allah. Tak ada masalah. Orang kata tidak ada jemu dalam mengajar dan belajar ni. Kalau ada jemu dalam belajar dan mengajar ni payah. Dan juga tidak boleh ada perasaan ataupun rasa sombong. Ya, sombong dengan pengetahuan yang kita ada ataupun kita sombong untuk belajar. Benda simple nak belajar apa? Sombong ni la yanal ilmi. Ulama kata tidak akan mencapai yang ilmu itu al-mustakbir, orang yang sombong. Orang yang sombong, dia tak mau belajar, benda simple ngaji apa bahasa fi'il madhi. Contohnya. Maka ini akan menyebabkan dia tidak akan mendapat ilmu. Baik. Kita nak habis sikit lagi tuan-tuan dan puan. Okey. Ini saya tak perlu masukkan. Saya ambil ni. Yang ni jadual yang saya sebutkan tadi. Jadual ni tuan-tuan dan puan-puan, nanti saya akan share di dalam grup kelas bahasa Arab nanti. Saya punya presentation ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok balik, ulang kaji balik, insya-Allah kita akan detailkan nanti
di dalam pertemuan yang akan datang. Dalam pertemuan yang akan datang, saya akan detailkan yang ni. Saya akan terangkan berkaitan dengan mutakallim, saya akan terangkan berkaitan dengan mukhatab, saya akan terangkan berkaitan dengan al-ghaib. Mutakallim, mukhatab, al-ghaib. Kemudian insya-Allah kita juga akan masuk di dalam fi'il madhi yang digelar sebagai bina majhul. Yang ni bina maklum. Binaannya bermaksud binaan yang maklum. Maklum ni apa tu? Yang dikenali pelaku dia. Contohnya macam menulis, katabtu, kataba Muhammadun, Muhammad telah menulis. Tapi kalau kita nak kata ditulis, macam mana? Kataba Muhammadun, Muhammad telah menulis. Tapi kalau kita nak kata bina majhul, bina majhul maknanya yang tak dikenali. Yang tak dikenali, macam mana? Maknanya yang tak dikenali pelaku dia. Ditulis, adakah kita berhajat untuk tahu yang dia telah ditulis pada tahun sekian? Kita kata tarikh ini ataupun buku ini telah ditulis pada tahun sekian-sekian. Adakah kita berhajat untuk tahu penulis? Tidak. Yang nak diterangkan di sini ialah berkaitan dengan buku ini telah ditulis pada tahun, contohnya tahun 2000. Buku ini telah ditulis pada tahun 2000. Maka bagaimana kita nak ubah tadi? Fi'il madhi juga, tapi digelari sebagai bina majhul. Bentuknya yang tak berhajat untuk kita mengenali pelaku dia. Jadi insya-Allah kita akan terangkan di dalam pertemuan yang akan datang. Yang ni tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dulu. Sebab apa? Sebab dalam ni ad-dhamair ini saya telah terangkan. Yang ni ada mufrad, jamak, musanna, jamak muzakkar, jamak muannas. Semua yang ni saya akan terangkan. Yang mutakallim, mukhatab, al-ghaib ni yang sebelah kanan sekali tu, yang tu saya akan terangkan di dalam pertemuan yang akan datang insya-Allah. Baik, kemudian yang akhir di sini, dia bawa contoh. Dia bawa contoh supaya tuan-tuan dan puan-puan rasa seperti berguna juga belajar fi'il madhi ni. Dia bawa contoh di sini. Perhatikan pada ungkapan kata-kata di bawah ini. Contoh misalnya, akrama Zaidun Amran li'annahu dhaifuhu. Akrama. Akrama ni fi'il madhi. Sebab apa fi'il madhi? Bermaksud dia sudah memuliakan. Tanda dia apa dia? Tanda dia, cirinya dia berbaris fathah pada perkataan ataupun pada huruf yang terakhir. Akrama, dia. Tapi dia di sini apa dia? Dia di sini ialah Zaid. Dia tak pakai ganti nama. Dia pakai pelaku yang jelas. Kalau ganti nama dia panggil dengan dhamir. Yang ni dia pakai pelaku yang jelas. Akrama Zaidun. Zaid telah memuliakan Amran, Umar. Zaid telah memuliakan Umar. Li'annahu dhaifuh, kerana Umar itu, hu itu ialah Umar, kerana dia, yakni Umar tersebut, dhaifuhu adalah tetamunya, iaitu tetamu Zaid. Okey, yang ni perkataan di sini, fi'il madhi di sini ialah perkataan akrama. Kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua, iaitu daraba Zaidun Amran li'annahu darabahu. Daraba ialah fi'il madhi. Cirinya apa dia? Cirinya ialah dia berbaris fathah pada perkataan yang akhir. Daraba. Siapa? Daraba, dia. Dia siapa? Zaidun. Daraba Zaid. Zaid telah memukul. Bila telah ni bermaksud ini merupakan fi'il madhi. Telah memukul Amran Umar li'annahu, kerana Umar itu darabahu, telah memukul. Darabahu. Kan ini juga fi'il madhi. Kerana dia
Darabahu, dia telah memukulnya, iaitu telah memukul Zaid. Kemudian apa lagi ungkapan di bawah ni? Lailatul madiyah akaltu samakata fi manzil Amrin wa tabakhatuha al-ladzatu jiddan. Malam tadi maknanya malam tadi lah, Lailatul madiyah, malam tadi, semalam. Malam tadi, akaltu, aku telah makan, saya telah makan. Akaltu as-samaka, sebab apa? Pada malam semalam, malam tadi, saya telah makan. Kalau kita kata, malam tadi aku sedang makan, tak kena. Sebab apa? Sebab perbuatan fi'il ini mestilah terkait dengan malam tadi. Malam tadi, aku telah makan as-samakata, ikan, fi manzil Umar, di rumah Umar, wa tabakhatuha, dan masakannya al-ladzatu jiddan, sangat sedap ataupun sedap sekali. Yang ni ungkapan-ungkapan yang kita menggunakan fi'il madhi. Jadi insya-Allah bila tuan-tuan dan puan sudah bertambah maklumat nanti, ini fi'il madhi, kemudian kita akan bertambah kepada fi'il mudhari', kita akan bertambah kepada fi'il amar, kemudian kita akan bertambah lagi pada isim fa'il, isim maf'ul dan sebagainya. Jadi insya-Allah maklumat tuan-tuan dan puan-puan akan bertambah banyak dan memudahkan tuan-tuan dan puan-puan untuk bertutur secara asasnya di dalam bahasa Arab insya-Allah. Yang walaupun mungkin perkataan yang kita tuturkan tersebut berbunyi lambat contohnya, tapi paling tidak apa yang kita tuturkan itu kena dengan tata bahasa Arab. Sebab ulama sebut an-nahwu awla awwalan an yu'lama idil kalamu dunahu la yufhama. Nahwu itu ialah perkara yang mula-mula sekali yang kamu nak belajar, mesti kamu belajar. Kerana apa? Kerana tanpa nahwu setiap perkataan yang dituturkan itu tidak akan difahami. La yufhama, sama sekali tidak akan difahami. Nak kata fa'il jadi maf'ul, nak kata fi'il madhi jadi fi'il mudhari' dan sebagainya, tak kena dengan nahwu, tak kena dengan tata bahasa Arab. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya akhiri kelas kita pada pagi ini, saya buka untuk sesi persoalan atau soal jawab kali yang kedua. Dipersilakan. Okey, insya-Allah kalau tak ada soalan, insya-Allah saya akan share link kelas pengajian kita hari ini dan juga yang minggu lepas, insya-Allah, dan saya akan masukkan presentation yang saya telah kongsikan pada tuan-tuan dan puan-puan dalam sesi kelas kita pada pagi ini, insya-Allah. Itu saja, mohon maaf di atas segala kekurangan. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, dan peringatan insya-Allah esok kita ada kelas ganti. Kelas Riyadhus Salihin. Sebab apa? Sebab hari itu saya ada cutikan 2 kali, jadi insya-Allah tak apalah, kita ganti esok sehari untuk kelas Riyadhus Salihin. Tuan-tuan dan puan-puan yang berkelapangan insya-Allah pada jam 10.30 pagi insya-Allah. Itu saja, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah itu daripada kedhaifan dan kejahilan saya. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ustaz dah sihat.